Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pada ayat 90 dalam surah Yunus juzuk yang ke-11, firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Allah, dan kami, yakni Allah, selamatkan seberangkan kaum Bani Israel melintasi lautan. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya dengan niat dan tujuan yang jahat dan untuk menganiaya Bani Israel. Hinggalah apabila hampir tenggelam Fir'aun, barulah ia, yakni Fir'aun, mengatakan, aku telah beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang dengannya kaum Bani Israel itu telah beriman, dan aku termasuk daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di antara Fir'aun dan juga Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berdakwah menyampaikan agama Allah kepada Bani Israel dan juga Fir'aun, tetapi yang beriman, yang menyahut seruan Nabi Allah Musa alaihi salam hanyalah sebahagian kecil dan sedikit sahaja daripada keturunan Bani Israel. Sampai satu peringkat
Fir'aun yang kita tahu sikap bermaharajalela, melakukan kekejaman, kezaliman dengan sewenang-wenangnya terhadap Bani Israel di bumi Mesir. Dan sikapnya ini sememangnya melampau dan tidak berperi kemanusiaan. Di antara mereka yang beriman, ada yang ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Maka sampai satu peringkat, Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 88 dalam surah yang sama. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala kata, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Sampai satu peringkat Nabi Musa berdoa kepada Allah di atas kezaliman dan melampaunya Fir'aun dengan kekuasaan dan kedudukan yang dia miliki. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengurniakan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya perhiasan dan kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka hanya menyesatkan daripada jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan tutupkanlah hati mereka. Mereka tidak akan beriman sebelum mereka lihat seksa yang pedih. Doa Nabi Musa supaya Allah binasakan kekayaan Fir'aun. Dengan sebab kekayaan pangkat jawatan tadilah dia melampau. Maka di sinilah kalau kita mengaji dalam kitab tasawuf, kita minta supaya Allah tarik satu kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang dengan sebab bukan nak dia hilang nikmat, tapi nak supaya dengan sebab kesenangan tadi ini, bila hilang, dia tak lagi melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebab apa? Bila dia senang, dia ada pangkat, dia ada jawatan, dia lupa, dia menzalimi orang lain. Lalu Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Dan disebut di dalam tafsir, doa Nabi Musa ini bukan sat. Setengah riwayat, lebih kurang 40 tahun selepas Nabi Musa berdoa kepada Allah, barulah turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kata riwayat 40 tahun Allah perkenankan doa Nabi Musa. Hak kita baca tadi. Nabi Musa berdoa diamin oleh saudara dia Nabi Allah Harun. Akhirnya sampai satu peringkat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan soal jawab di antara Nabi Musa dengan Fir'aun, yang mana Nabi Musa membawa bukti-bukti dan keterangan yang menunjukkan bahawa dia adalah Rasul utusan Allah, sehingga dapat dikalahkannya ahli-ahli sihir seluruh negeri Mesir yang diundang oleh Fir'aun untuk bermain sihir. Namun perkara ini tidak menyedarkan Fir'aun untuk beriman, bahkan menambahkan lagi kesombongan dan juga menambahkan lagi kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu inilah Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan diaminkan oleh Nabi Allah Harun alaihi salam agar Allah binasakan harta kekayaan Fir'aun dan kaumnya supaya mereka berhenti daripada kezaliman dan melampau mereka atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah perkenankan doa Nabi Allah Musa alaihi salam, lalu Allah perintahkan supaya Nabi Musa membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir.
Dalam tafsir disebutkan dianggarkan lebih kurang 60,000 orang Bani Israel pada ketika itu dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mana Fir'aun sedang leka dan sedang lalai. Bila bawa lari daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya, akhirnya Fir'aun dan tentera-tentera dia sedang. Lalu Fir'aun mempersiapkan askar-askarnya untuk memburu dan mengejar Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Allah cerita kepada kita, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Bila mana Fir'aun telah sedar, Nabi Musa lari diikuti oleh pengikut-pengikut dia. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya dengan tujuan dan niat yang jahat untuk menzalimi, membunuh Bani Israel yang mengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila mana mereka lari mengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, akhirnya sampailah di kawasan lautan. Mana lari, akhirnya sampai di laut. Bila sampai di laut, Bani Israel kata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ke mana kita hendak melepaskan diri? Di depan kita ni laut, belakang kita Fir'aun dengan tentera-tentera dia. Kita nak lari mana? Kita dah terkepung pada saat ini." Pada saat itulah Allah perintahkan Nabi Musa, "Anidrib bi'asakal bahr." Supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu dicerita dalam tafsir, maka Nabi Musa alaihi salam pun pukul tongkat dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan kemukjizatan yang diberi oleh Allah kepada Nabi Musa, maka lautan tadi terbelah menjadi lorong yang kering dan boleh dilalui oleh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut dia di kalangan Bani Israel. Lalu Bani Israel pun berjalan semuanya melalui lorong-lorong yang kering itu hinggalah sampai ke seberang sana dengan selamat. Sampailah Fir'aun dengan bala tentera dia. Mereka juga ikut turut menyeberang di belakang mereka. Kemudian bila Fir'aun dan tentera-tentera dia benar-benar berada di tengah-tengah lorong atau tengah-tengah lautan tersebut, dan apabila orang yang mula-mula sampai di hujung lautan seberang sana di kalangan pengikut Fir'aun nak menyeberang, cuba nak naik ke pantai, lalu Allah perintahkan laut itu bercantum kembali dan akhirnya menenggelamkan bala tentera Fir'aun di dalam lautan sehingga mati. Waktu inilah tuan-tuan Fir'aun yang selama ini sombong, mengaku diri sebagai Tuhan, tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah diajak oleh Nabi Musa dan sebagainya. Tapi Fir'aun dengan kesombongan dia melakukan kerosakan atas muka bumi. Saat ni baru dia sedap. Sombong dia. Bukan dia besar mana pun Fir'aun ni. Saiz kita aja tuan-tuan, lebih kurang kita aja tubuh badan dia. Tapi dia punya sombong tadi ni sehingga mengaku diri sebagai Tuhan. Saya pergi ke Mesir baru ni lepas pada umrah ziarah Mesir. Di Mesir mereka baru launching ataupun baru resmi muzium baru mereka tahun 2023 ni. Dia buat perarakan sakal lah, angkut khazanah Al-Fara'inah Fir'aun dia tadi ni, pindah daripada muzium lama ke muzium baru. Dalam muzium tadi dipamerkan hampir 20 lebih 20 ketui lebih mumia-mumia Fir'aun ni. Kita masuk dalam tu bayar 250 genih, lebih kurang 50 ringgit duit kita boleh tengok mumia-mumia Fir'aun ni.
yang usianya sudah pun 5-6 ribu tahun. Maknanya ada yang sudah mencecah 6-5 ribu, 7 ribu tahun pun ada. Sebab sejarah mereka ini sebelum daripada Masihi lagi. Kita tahun Masihi pun dah 2023. Sejarah mereka bermula sebelum daripada Masihi lagi. Baik. Masuk dalam kawasan dia, dia buat lampu malak. Nyala tak nyala, kelam lebih kurang, soram lagu tu. Kita masuk nak tengok mumia Fir'aun, kita pun cerin bulu roma. Kan? Dengan keadaan lampu gelap-gelap lagu tu. Bila kita masuk tengok dalam tu dia bukan besar mana pun. Lebih kurang saiz kita aja. Kalau besar pun besar sikit. Tapi yang kata sombong ni sampai tak tu. Kan? Dan salah satu daripada mumia yang ada dalam tu, mengikut pandangan yang kuat, Ramses II. Dialah yang dikatakan tenggelam dalam peristiwa yang berlaku yang Allah rakamkan dalam surah ini, dalam peristiwa di antara dia dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita tengok bagaimana keadaan mumia masih elok. Bukan elok lah maksudnya, kuku masih nampak bentuk kukunya. Rambut masih nampak bentuk rambutnya. Kulitnya. Ada bentuk bibir, mulut, kepala dan sebagainya. Ini di antara janji Allah Subhanahu Wa Taala nak simpan untuk bagi kita ambil pengajaran. Bila mana sampai saat hampir tenggelam dan lemas dalam lautan. Waktu inilah baru Fir'aun sedar diri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehinggalah apabila Fir'aun hampir tenggelam, dah nak lemah dah, dia tak boleh lepas diri dia dah waktu tu, barulah dia kata apa? Amantu, aku telah beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang dengannya kaum Bani Israel telah beriman. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Bila dia mengaku beriman ni tuan-tuan? Waktu dia nak lemah dalam laut, tak ada siapa boleh tolong dia, dia dah tak boleh buat apa dah waktu tu. Baru dia kata, aku mengaku ya Allah, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yakni Allah. Dan aku mengaku ya Allah, aku daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu baru dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia sempit, waktu dia susah, baru dia cari Allah. Waktu dia senang, dia lawan Allah. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Hadis yang panjang. Dalam kitab hadis 40 pun ada. Nabi kata, ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Nabi kata, kenallah Allah. Kenallah Allah ketika mana kamu dalam keadaan senang, sehat, lapang. Bila kita senang, bila kita sehat, bila kita lapang, jangan buat-buat tak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat, lapang, senang, semayang pun tak, masjid pun tak pernah pijak. Hak Allah suruh tak buat, hak Allah larang, hak tu dia kulun waktu senang. Bila mari kita susah, kita cari Allah, Allah takkan kenal kita. Makna Allah takkan tolong kita. Sebab waktu senang kita buat-buat tak kenal dengan Allah. Bila susah baru nak cari Allah. Ni macam mana Fir'aun. Waktu dia ada kuasa, dia senang, dia berkuasa, dia cari, dia lupa pada Allah. Tapi bila hampir dia susah, bila dia susah dan hampir mati,
Dia cari Allah, mengaku beriman kepada Allah. Allah tak terima iman dia. Pasal apa Nabi pesan waktu senang, ingat Allah, kenal Allah. Bila kamu susah, Allah kenal kamu. Nabi tak pesan, bila susah, kenal Allah. Pasal apa? Nabi pesan bila senang. Nabi tak pesan bila susah. Sebab kata ulama, fitrahnya manusia bila susah ni tak payah suruh. Dia akan cari Allah secara automatiknya. Sakit, bila mai sakit, Allah, Allah. Bila mai susah, Allah, Allah. Ingat nak pergi masjid, nak mai mengaji. Bila susah. Tapi bila susah baru cari Allah, waktu tu Allah buat-buat tak kenal dengan kita. Sebab tu penting masa kita senang ni kita ingat Allah. Tunai tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Firaun dia mengaku beriman bila waktu dia kesempitan. Dia dah hampir lemas. Allah tak terima iman dia. Kan? Allah kata, Al-ana, adakah sekarang wahai Firaun baru nak mengaku beriman? Wa qad asaita, sesungguhnya kamu telah melakukan penderhakaan kepada Allah. Wa kunta minal wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelum ni kamu menderhaka pada Allah dan kamu banyak melakukan kerosakan atas muka bumi. La, bila dah sempit, bila dah kamu dalam keadaan nak mati, tak ada siapa boleh tolong kamu, baru kamu nak mengaku beriman. Sedangkan sebelum ni waktu kamu ada kuasa, waktu kamu ada kekuatan, waktu kamu senang, kamu buat kerosakan atas muka bumi, kamu menderhaka kepada Allah. Lalu ulama sebut kenapa Allah tak terima iman Firaun. Walaupun dia mengaku beriman sebelum dia mati dan sebelum dia lemah. Yang pertama kata ulama, Firaun mengaku beriman setelah turunnya azab daripada Allah. Bila dah turun siksaan Allah, lemah dalam laut, waktu tu dia mengaku beriman. Iman setelah turunnya azab tidak lagi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah sebut, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah kata keimanan mereka tidak lagi berguna bagi mereka ketika mereka telah melihat azab siksaan kami. Makna bila turun dah azab siksaan kami ke atas sesuatu kaum manusia, barulah mereka nak mengaku beriman pada Allah. Waktu tu iman mereka tak lagi diterima oleh Allah dan tidak lagi memberi manfaat dan tidak lagi berguna kepada mereka. Jadi nak mengaku beriman, nak bertaubat pada Allah sebelum turunnya azab siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bila dah turun azab baru nak patah balik, nak mengaku beriman. Waktu tu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, iman Firaun tak diterima oleh Allah sebab apa? Sebab dia hanya mengaku beriman kepada Allah dan dia tak mengaku beriman kepada Musa sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah. Dia kata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku mengaku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia tetap tak mengiktiraf Musa sebagai rasul. Maka imannya juga ditolak oleh Allah dengan sebab ini. Sebab itulah kata ulama, kalau ada orang nak masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dia tak mau mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah, tak diterima iman dia. Sebab tu dia kena mengaku Allah sebagai Tuhan, dia kena mengiktiraf kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam tafsir,
Bila Fir'aun nak mengaku juga beriman kepada Allah, waktu inilah Jibril alaihi salam sumbat mulut Fir'aun dengan tanah hitam supaya Fir'aun tidak lagi dapat bercakap, bertutur, dan supaya tidak mendapat belah kesian daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam setengah-setengah tafsir dinyatakan demikian. Orang dah nak mati ni terkepit, mengaku semua. Bila waktu tu, lalu Allah kata, al-ana la, baru anak mengaku beriman wahai Fir'aun. Berapa lama dah Musa berdakwah kepada kamu, ajak kamu beriman kepada Allah, tapi kamu tolak. Kamu angkuh, kamu sombong, sehingga kamu mengaku kamu sebagai Tuhan. Akhirnya tuan-tuan, bila Fir'aun tenggelam, mati, Bani Israel tak berapa nak percaya yang Fir'aun ni mati. Yalah, selama ni dia duduk dabik dada kata dia Tuhan. Kan? Bila dapat berita yang Fir'aun ni tenggelam, mati, mereka tak percaya, sebahagian daripada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan laut. Allah perintahkan laut supaya menimbulkan mayat Fir'aun yang sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya dihanyutkan dan terdampar di lautan supaya dapat disaksikan oleh mereka-mereka yang tidak percaya dengan kematian Fir'aun. Lalu Allah kata pada ayat 92, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini, kata Allah, kami timbulkan badan engkau. Kami selamatkan badan engkau daripada hanyut, daripada rosak, supaya engkau menjadi bukti teladan bagi mereka-mereka yang kemudian daripada engkau. Jadi Allah selamatkan badan dia daripada tenggelam dalam laut, dibawa ke pantai, terdampar di pantai. Sampai hari ini kita boleh tengok kesan jasad mumia Fir'aun. Bila orang buat kajian macam-macam lah, awet tu masuk bahan ni dan sebagainya, macam mana jasad dia ataupun mayat dia boleh bertahan sekian ribu tahun. Salah satunya ialah daripada janji Allah. Dan inilah yang Allah janjikan kepada kita, supaya yang kata Fir'aun ni, bila Allah simpan dan Allah selamatkan dia, dengan tujuan kita generasi yang datang selepas daripada dia ni pergi tengok, ambil pengajaran, ambil iktibar. Tak usah duk sombong, tak usah duk lawan Allah, tak usah duk bantah Allah. Siapa pun kita, ada kuasa besar mana pun kita, kerana kesudahan kita macam mana. Kalau kita sombong pun tak ke mana. Tengok apa kesudahan Fir'aun. Walaupun dikelilingi, dilitupi dengan harta emas yang begitu banyak, tapi akhirnya jadi mayat, jadi mumia keras lagu tu juga. Jadi bila kita pergi tempat-tempat macam ni, kita tengok, kita ambil pengajaran, dia jadi iktibar kepada kita. Sebab tu Allah kata apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya kamu, wahai Fir'aun, menjadi bukti dan juga pengajaran bagi orang-orang yang datang selepas daripada kamu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah kita ni tak usah duk sombong lah. Pangkat jawatan yang kita ada besar ke mana pun tak ke mana, sementara sahaja. Harta kekayaan yang kita miliki banyak mana sekalipun bukan hak kita, hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita guna dengan jalan yang betul, dia boleh beri manfaat pada kita dunia akhirat. Tapi kalau kita salah guna harta kekayaan kita, dia akan menyusahkan kita di akhirat kelak. Kita nak sombong dengan sebab kecantikan kita, berapa lama kita nak cantik? Kita nak sombong dengan sebab ilmu kita, ramai lagi orang yang lebih alim daripada kita.
dan ilmu ni pun pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni hidup atas muka bumi Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba Dia yang sedar diri dan sedar akan tujuan matlamat kehidupan kita atas muka bumi ini. Marilah sama-sama kita pakat perbaiki diri kita yang mana yang belum sempurna bagi elok. Kita perbetul tak mana tak betul. Perelok tak mana yang masih tak elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba Dia yang mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini memberi manfaat pada kita insya-Allah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.